Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel YouTube Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Dalam live baru-baru ni adalah beberapa orang kawan kita, dia tanya, Abi cakap boleh ke tak bagi tips beli motherboard? Abi cakap boleh ke guide saya beli motherboard? So, saya check dekat channel YouTube Mona Lisa. Last kali saya buat video tips beli motherboard ni adalah pada tahun 2017. Masa mula-mula saya set up channel YouTube Mona Lisa. Lama gila. Jadi saya fikir why not saya buat video baru yang lebih up to date. And motherboard ni guys, dia adalah satu komponen yang kalau anda pilih dengan betul, anda dapat jimat duit anda banyak gila. Ramai pelanggan, ramai pengguna dia termakan dengan kata-kata manis penjual. Dia beli motherboard yang kita kata ekstrim, yang mantap gila, tapi sebenarnya dia tak perlukan pun sampai level tu. Jadi dia membazir duit dia begitu saja. Tak apa, nanti saya explain dengan lebih detail. Okey, dekat Malaysia ni ada beberapa brand yang famous lah untuk motherboard ni. Ada 4 taiko besar, kita ada Asus, kita ada MSI, kita ada ASRock dan juga Gigabyte. Ada juga yang kecil-kecil macam colourful tapi tolak tepi. Kita fokus kepada 4 brand besar ni. Saya dah go through satu persatu website brand tadi untuk tengok website mana yang dia tunjuk produk-produk dia senang untuk nubis kubis pilih motherboard mana. And bila saya go through satu persatu, saya puji Gigabyte. Dia punya website memang membantu untuk siapa-siapa yang nak belajar tentang motherboard ataupun nak pilih motherboard ni. Alright, first kali bila kita nak beli motherboard ni, kita kena tengok prosesor apa yang kita guna, Intel ataupun AMD. Once kita dah decide prosesor apa yang kita nak guna, kita kena tengok something yang dipanggil sebagai soket. Tak kisah kalau contoh anda nak pakai Intel, anda nak pakai i5 ke, anda nak pakai i7 ke, tak kisah, yang penting Intel tu anda pakai soket mana satu. Macam contoh kali ni saya katakan kita nak pakai Intel i7 13700K ni, anda kena tahu dia pakai soket apa. Senang, anda just pergi ke website Intel, kemudian anda search prosesor anda, lepas tu anda search soket. Dekat sini anda akan dapati untuk prosesor ni dia pakai LGA 1700. Ada banyak soket guys, ada banyak soket macam LGA 1155, 1151, 1200. Dan anda kena faham yang tak semua motherboard support prosesor tu. That's why anda kena cari yang soket dia sama. Katakan anda nak beli AMD, dalam kes kali ni Ryzen 7 7700X, saya punya personal processor. Sama juga anda kena cari soket dia. Untuk AMD dia tak panggil 1700, dia panggil AM5. Dia ada juga AM4. Lepas tu dia ada juga AM3, AM3 Plus. Ada banyak. Yang penting anda search saja dekat website rasmi mereka. Once anda dah tahu soket apa yang nak guna, maka bermulalah misi mencari motherboard kita. Macam saya bagi tahu, kita akan guna website Gigabyte, tapi anda boleh juga buka website lain. Dia punya falsafah, dia punya teori tu sama sahaja guys. Cuma macam saya bagi tahu, dalam banyak-banyak website yang saya pergi tadi, saya go through satu persatu. Website Gigabyte dia persembahkan kepada kita satu cara yang paling simple, yang nubis kubis pun boleh pilih motherboard punyalah. Anda boleh tengok cara mereka filter, sangat-sangat bagus. Okay, first kali anda akan nampak series, which is sebenarnya series ni tak berapa penting, but secara asasnya brand tu dia akan bahagikan dia punya motherboard tu kepada beberapa series lah. Yang paling tinggi ini adalah extreme gamers, untuk enthusiast, untuk orang kaya-kaya, untuk orang yang memang fokus kepada performance gitu. Lepas tu dia ada gaming yang murah punya, yang pertengahan, lepas tu dia ada yang paling basic. Untuk Gigabyte ni kalau kita tengok, Aorus adalah yang paling top dia. Lepas tu ada Aero. Aero ni untuk content creator. Gaming yang ni, yang tengah-tengah ni untuk orang biasa, gamers biasa-biasa sahaja. Ultra durable untuk yang paling basic. Lepas tu Eagle ni saya tak pasti. Eagle ni macam series yang baru. Kalau Asus pun sama. Asus yang paling atas dia panggil Asus ROG, yang betul-betul punya lah. Yang second tier punya adalah Asus ROG Strix. Yang bawah lagi ada Asus Gaming saja, dan bawah sekali dia ada macam Asus Prime Series. Kalau Gigabyte yang paling tinggi, kalau MSI paling tinggi, mereka panggil apa? Mereka panggil Godlight. ASRock pun sama, dia ada series dia. Tapi kan
Series ni, seriously, dia tak penting sangat guys. Dia tak penting. Anda boleh abaikan. Benda pertama yang anda kena tengok dekat website brand ni adalah dia punya soket. Yang saya cerita tadi lah. Prosesor Intel dia pakai soket apa, AMD dia pakai soket apa. Maka dekat sini kita pilih soket. Macam kali ni kita nak pilih untuk AMD punya, maka kita tekan AMD. Saya besarkan sikit, anda boleh tengok dekat sini ada banyak soket untuk AMD dari FM ni, zaman FM2 Plus ni. Kalau tak silap saya, dia era Ryzen APU punya. Lepas tu AM3 Plus, lepas tu ada AM4, ada AM5. Saya sendiri memang tak hafal lah benda ni, tapi untuk kes kali ni kita nak AM5 sahaja. Okey, sekarang kita dah dapat semua motherboard yang guna soket AM5. Dekat sini anda boleh nampak ada A620, ada B650, lepas tu dekat bahagian bawah ada B650 Eagle EAX. Apa ke benda pula A620? Tadi kita dah bincang tentang soket. Soket ada soket AMD, soket Intel, AMD dia ada soket AM4, dia ada soket AM5 kan. Now, apa ke benda pula A620, B650 ni kan? Yang ni kita panggil dia sebagai chipset. Maka, kita tengok filter yang kedua. Tadi kita tengok filter soket ni. Now, kita pergi ke atas dia ada chipset. So, dekat chipset ni anda boleh pilih AMD, anda boleh pilih AMD dan anda boleh tengoklah untuk soket AM5 Gigabyte ada 3 pilihan. Kita ada AMD A620, lepas tu kita ada B650 ataupun kita ada X670. Saya rasa better kita tukar kepada soket yang lama sikit baru anda nampak dengan lebih jelas tentang chipset ni. Saya tukar kepada AM4. Okey, AM4 ni adalah untuk motherboard, tak silap saya Ryzen 75 series. 76 dah baru punya. Tak apa, abaikan tentang tu. Sekarang kita tengok soket AM4 dan anda boleh tengoklah untuk AM4 dia punya chipset ni. Paling rendah kita ada A320. Lepas tu kita ada juga A520. Anda tengok di bahagian belakang ni ada 20. Ada 20. So ini refer kepada motherboard yang paling basic untuk soket tersebut. Lepas tu kita ada 50 pula. Kita ada 50 macam contoh AMD B350, kita ada AMD B450, kita ada B550. Yang ni dia punya level tu atas sikit compare dengan yang basic tadi. Bagi saya, kalau anda ni pengguna biasa sahaja, anda pun tak fikir nak upgrade anda punya PC pada masa akan datang, it's okay untuk anda beli yang paling basic macam A320 ataupun A520. Anda just kadar beli PC untuk main game itu sahaja, then seriously good enough untuk anda pakai yang paling basic. Tapi kalau anda ni kita kata gamer tegar, macam saya tak main game sangat, tapi basically gamer tegar, anda ada plan nak upgrade PC anda di masa akan datang, anda nak sumbat RAM besar-besar dekat PC anda, atau mungkin anda content creator ke, anda kena beli yang 50 dekat belakang ni, B350 ataupun B550, sebab feature yang dia offer kepada kita lagi advance dan yang paling tinggi dalam chipset ni biasanya X lah, X570, X470 dan juga X370. Untuk yang ni saya tak suggest langsung anda beli, kecuali anda ni PC enthusiast ataupun anda nak overclocking, anda nak main dengan overclocking, maka anda beli yang ni. Untuk orang biasa, good enough untuk anda beli B350, B450 ataupun B550. Ini kalau prosesor untuk kalau soket kalau AMD soket AM4. Okey, katakan Intel juga, sebab kita nak bagi clear betul-betul. So untuk Intel ni kita ambil sekejap saya tekan, kita ambil soket 1700 tadi. Dan bila 1700 kita tengok chipset yang ada untuk Intel ni pula, dia ada H610, abaikan Q670 ni, tapi anda boleh tengok H610 ada B660, lepas tu ada Z690. Basically dia ada A dulu, dia ada H yang paling basic punya. Intel senang sikit untuk kita kategorikan dia. H adalah yang paling basic, lepas tu yang second adalah B, lepas tu kita ada Z lah. Kita ada Z. Dulu kita ada satu lagi saya lupa, tapi basically sekarang kita ada H, kita ada B dan kita ada Z ataupun Z lah kan. So Z ni dia sama dengan X tadi, dia untuk overclocker, manakala untuk H adalah yang paling basic punya.
yang paling basic punya. H610 ni adalah yang paling basic punya. Maka untuk orang biasa yang guna untuk gaming, nak banyak USB hub, nak itu ini bagai, nak upgrade pada masa akan datang, saya suggest anda beli B660 ni lah. Okey, kita tengok apa perbezaan antara yang paling basic dengan yang medium ni. Regardless apa series ataupun kita tetapkanlah kita ambil gaming series sahaja. Kita tengok H610M1 dan kita ambil B660M Gaming X Gaming X AX. Yang ni yang baru. Saya pun tak pernah tengok lagi motherboard ni. Kita buat perbandingan side by side macam ni lah. H610M Gaming Wi-Fi DDR4 ini kita kata basic juga sebenarnya, walaupun dia ada Wi-Fi. Anda boleh tengok dia punya dekat sini dia ada bagi tahu support Intel apa-apa. Yang ni berkait dengan soket kita tadi. Tapi yang saya nak tunjuk dia punya perbezaan kalau kita tengok. Alright, kejap, kenapa dia tak boleh highlight besar. Okey. So, belah kiri ni adalah yang paling basic. Anda boleh tengok dia ada 2 slot RAM sahaja. Tengok ada 2 slot RAM sahaja. Lepas tu belah kanan ni anda boleh tengok ada banyak heatsink berbanding dengan belah kiri. Lepas tu belah kiri ni dia punya Wi-Fi adalah Wi-Fi AC, manakala belah kanan Wi-Fi AX. Belah kiri ni dia pakai DDR4, yang ni dia pakai DDR5. So, bila dia punya chipset tu berbeza, maka feature-feature yang di-offer kepada kita pun berbeza. Okey, sekarang anda dah tahu tentang soket, anda tahu tentang chipset. Sebelum anda pergi kepada feature-feature lain yang lagi hebat tu, anda kena tengok yang ketiga ni, iaitu size motherboard. Secara general, size motherboard ni ada 3. Ada banyak, tapi yang paling famous ada 3. Kita ada yang size standard ATX, lepas tu kita ada MATX yang pertengahan, dan juga kita ada MITX. Untuk pengetahuan anda, motherboard MATX adalah motherboard yang paling murah. Yang pertengahan tu yang paling murah. Kemudian kita ada ATX yang besar. Yang ni pun kita kata second murah. Yang ketiga, yang paling mahal kita ada ITX. ITX ni yang paling kecil. Pelik kan? Motherboard yang kecil, dia punya harga lagi mahal lah. Jadi anda nak tahu macam mana? Biasanya di belakang chipset tu, macam contoh B660, dia ada tanda M ataupun tak ada. Macam ni, B660M bermaksud ini adalah motherboard bersaiz MATX. Kalau dia B660 sahaja, maka ini adalah motherboard ATX yang bersaiz biasa. Kalau saiz dia kecil, anda boleh tengok dia ada I ataupun dekat nama dia biasanya ada I. Untuk model ni tak ada. Kita tengok yang biasa, kita cari. Untuk series gaming tadi kita tak ada yang I version punya. So kita tengok secara general pula, kita buka semua series yang Gigabyte offer kepada kita. Untuk ITX untuk ITX kita cari lagi. Setakat ni mungkin saya terlepas pandang, tapi saya tak jumpa lagi ITX punya. Lagi kita cari yang kecil. Saya dah jumpa dah terlepas. Dekat page 3 rupanya kita ada B660i Aorus Pro. Anda tengok dekat bahagian belakang dia ada I. Macam ni kan. H610M dia punya chipset adalah H610M. M adalah dia punya size, which is refer kepada MATX. Lepas tu kalau kita tengok lagi B660, dia tak ada apa-apa dekat sini, maka size dia adalah ATX. Yang ni B660i, jadi dia adalah ITX. Ingat kalau M dekat belakang itu adalah yang pertengahan, yang I adalah yang paling mahal, dia size dia adalah yang paling kecil. Kalau tak ada apa-apa, itu adalah ATX. Nak jimat duit, cari yang MATX. Rukun dia macam tu guys. Anda ingat nak jimat duit, nak murah, anda cari yang ada yang dia pertengahan, MATX. Okey, lepas kita dah pilih soket, kita dah tahu chipset, kita dah tahu pasal chipset, now kita dah tahu size yang kita nak beli. Yang keempat ni betul-betul kita kata dia sangat general, dia bergantung kepada kepentingan masing-masing lah. Biasanya orang nak tengok sama ada untuk tahun 2024, biasanya orang nak tengok sama ada motherboard yang dia nak beli tu ada built-in Wi-Fi ataupun tak. Itu pun simple guys, biasanya built-in Wi-Fi ataupun tak, mereka akan highlight dekat nama mereka. Macam contoh B660M Aorus Elite AX. So AX ni adalah refer kepada Wi-Fi, Wi-Fi AX lah. Kalau dulu dia ada AC, so anda boleh tengok dekat sini. Ataupun kalau anda tengok dekat motherboard tu,
dekat bahagian belakang dia anda boleh tengok dekat sini ada 2 antena. Kalau ada antena ni memang ada Wi-Fi lah, built-in Wi-Fi. Cuma Wi-Fi apa yang dia bagi kepada kita? AX ataupun AC, Wi-Fi 5 ataupun Wi-Fi 6. Itu yang kita kena tengok lah. Lepas tu lagi, biasa dari dulu sampai sekarang benda yang orang concern bila nak beli motherboard ni adalah USB dia, port USB. Ada berapa biji? Kalau yang ni, ini adalah B660 Gaming X DDR4. So anda kena yang ni dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 USB hub. Orang guna untuk keyboard satu, untuk mouse satu, untuk headset sekarang wireless headset kan satu, untuk pen drive satu. Lepas tu lagi apa ke benda lagi ya. Tapi makin banyak USB port ni makin ramai orang suka lah. Lepas tu USB port pun dia ada jenis dia. Anda kena tahu. Kalau macam yang ni dia ada yang basic 4 USB A 2.0. Lepas tu dia ada 4 USB A 3.0. Dia tak ada yang paling latest USB Thunderbolt 4. Macam contoh kalau kita tengok B660M Aorus Elite AX ni, anda boleh tengok dia ada satu USB-C 3.2 Gen 2. Ni dia dah latest lah. Ni kita kata yang paling latest. Tapi motherboard ni, walaupun saya kata perkataan latest tadi, dia latest untuk port USB sahaja. Untuk motherboard itself dia tak latest lagi sebab anda tengok pula dia pakai RAM DDR4. Saya lupa nak cerita. Untuk sekarang motherboard pun dia pelik sikit. Motherboard sekarang kalau dulu semua motherboard satu soket dia pakai DDR4 sahaja. Zaman DDR3 DDR3 sahaja. Tapi zaman sekarang untuk satu soket dia ada juga yang pakai RAM DDR5, dia ada juga yang pakai DDR4. Bagi saya kalau anda nak jimat, anda beli yang DDR4 sahaja sebab buat masa ni RAM DDR5 betul dia laju tapi dia belum boleh diguna secara sepenuhnya. Macam membazir duit anda lah. And saya percaya DDR4 masih lagi valid walaupun 3-4 tahun akan datang. That's why nak jimat duit beli yang DDR4. DDR4 biasanya lagi murah berbanding dengan DDR5 lah. Tapi kalau anda rasa macam nak future proof, mungkin anda nak buat PC tu anda nak guna sampai anak anda boleh take over PC tu, anda belilah yang DDR5 itu lagi future proof punya lah. So anda boleh tengok ini feature-feature tambahan yang dia offer kepada kita. But yang paling penting bila kita nak beli motherboard ni, kita kena tengok dia punya soket. Yang kedua, kita kena tengok size. Yang ketiga, barulah kita tengok chipset mana yang kita nak. Actually, chipset ni kalau anda tak tengok pun tak ada masalah. Anda just tengok feature-feature yang anda nak. Macam contoh, okay, RAM saya nak 128GB. Maka bila anda cari RAM 128GB, automatically anda akan buang motherboard yang basic tu. Sebab motherboard basic dia tak ada benda tu. Dia tak ada. Dia biasanya boleh pergi paling tinggi pun 64GB. 128 biasanya motherboard yang ada 4 slot RAM lah. Lepas tu anda tengok pula, okay, saya nak motherboard yang ada built-in Wi-Fi. Anda cari yang ada built-in Wi-Fi. Lepas tu anda cari juga macam ni lah. Kalau anda tanya saya nak tutup video ni dengan saya punya benda wajib bila beli motherboard ni. Yang pertama, saya akan tengok ada built-in Wi-Fi ke tak. Yang kedua, saya akan tengok dia ada USB-C untuk dia punya I/O shell dekat bahagian belakang ni ataupun tak. USB-C bagi saya adalah a compulsory. Sama ada saya nak guna untuk keluarkan video, sama ada saya nak data speed yang sangat laju, maka saya nak USB-C. Yang ketiga, saya akan tengok dia punya PCIe ni. Dia punya PCIe untuk untuk SD ni, NVMe SSD mesti PCIe 4 sebab saya nak speed yang laju. Kalau kita beli PCIe 3, speed dia laju juga tapi dalam kita kata 3000 megabyte per second sahaja. Saya nak lebih dari tu. So saya nak PCIe 4. Lepas tu yang lain tu macam tambahan lah, tak berapa penting macam saya. Ini antara motherboard ni yang B660M Aorus Elite AX ni bagi saya antara yang okey juga sebab dia ada built-in Wi-Fi, dia ada USB-C yang saya nak. Lepas tu anda tengok dia ada PCIe 4 yang saya nak untuk SSD. Lepas tu dia siap ada satu port USB-C front panel lagi. Benda ni jarang ada, especially untuk Astrok jarang ada. Gigabyte dia dah ada benda ni lah. So itu sahaja, saya harap video ni membantu anda dalam pilih motherboard. Yang penting kalau anda tak guna feature tu, tak payah belilah. Maksudnya guna yang betul-betul setakat anda nak guna sahaja. Then yes, jangan beli yang paling basic sebab anda tak boleh nak upgrade daripada masa akan datang. Dan jangan beli yang paling mahal. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.